Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam vlog juga blog edisi Kebun Lokal. Untuk hari ini sebenarnya kita shoot ni belah malam, kan? Shoot belah malam ditemani oleh anak saya yang 2 orang kat belakang tu. Okey, kita nak buat roti sebenarnya, dan kita nak buat roti ni tanpa menggunakan apa-apa mesin. Dan roti yang kita akan hasil ni adalah daripada ulian tangan. Dan roti ni sebenarnya tuan-tuan, dia kita boleh buat berdasarkan apa yang kita boleh adjust lah. Okay, macam tu lah Okay, jadi bahan-bahan yang kita perlu hari ni, kita masak hari ni. Bahan-bahan yang kita perlu ni adalah sebiji telur ayam, telur. Lepas tu kita perlu ada yeast lah. Dalam buatan roti kita ada perlu yeast, instant yeast. Boleh beli kat kedai bakery, semua ada jual. Okay, kita perlukan air suam dalam 250 ml. Kemudian untuk tepung ni adalah tepung, bukan tepung gandum tau, tapi macam mana cakap, dia ada wheat flour dengan all purpose flour, flour macam mana kan. Tapi kita ambil yang all purpose lah. Okay, jadi yang pertama ni dan juga gula lah. Kita gula. Nanti selain daripada gula, kita nak juga gunakan susu pekat. Okey. Jadi yang pertama-tama kalinya apa yang kita nak buat adalah kita nak sediakan ataupun kita nak aktifkan yeast. Jadi kita masukkan air ni. Air ni kalau dapat air yang suam lebih baik. Masukkan dalam ni. Okey, air dia macam saya kata tadi 250 ml. Ni saya dah sukat bawah lah. Okey, kemudian kita nak 1 sudu yeast. 1 sudu makan lah yeast. Makan. Dan kita masukkan dalam ni. Okey, kacau dulu. Sekejap, saya alihkan dulu yeast ni sini. Kita kacau dulu yeast ni. Kita nak bagi dia aktif lah. Saya rasa better saya dekatkan kot, biar korang nampak apa yang saya buat, betul tak? Okay, yeast ni kita nak aktifkan dia senang je. Kita just goncang sini. Kita goncang, bukan goncang, kita kacau. Goncang pula. Sekejap ni ada ni. Kan. Okay, make sure sebelum korang buat apa-apa kerja untuk menguli roti ni, persekitaran adalah kering, tangan dah berbasuh. Lepas uli guna tangan kan. Jadi kita goncang ni sampai dia berbuih lah. Okay. Nanti dia berbuih nanti. Alright. Okay, berbuih maksudnya yeast tu dah aktif lah ya. Okay, apa yang kemudian yang kita nak letak adalah garam. Garam pula, gula. Astaghfirullahaladzim. Gula apa? 1 sudu gula makan. Kita ni lagi. Kita sebatikan dia lagi. Untuk dulu ni, alihkan dulu gula ni. Ya, nampak tak ya dalam tu? Nampak Okay. Sebab tu kita gunakan air suam. Satu, kita nak aktifkan yeast. Satu lagi, kita nak bagi gula ni larut dengan kadar yang cepat. Bila kita guna air suam, air yang sedikit panas, nanti gula ni akan larut dengan cepat. Garam lagi. Okey, kita biarkan dulu yeast ni aktif. Tadi yeast tu kita letak dengan gula tadi dan air, kita biarkan dia aktif. Dan kita nak kacau dulu telur ni supaya telur ni yang kita masukkan nanti akan mudah untuk sebati lah. Jadi macam kita nak buat telur dadar kan, kita apa orang panggil ni, kocok telur. Lebih kurang lah macam tu kan. Okey, macam ni lah. Jelas kan dalam kamera ya? Okey, macam ni. Kalau ada macam apa nak buat lagi, boleh lagi kita kocak lagi. Kocak ke perkataan ni? Tak tahulah. Alright.
Kemudian telur yang telah kita pecahkan tadi, barulah kita masukkan ke dalam yeast. Yeast dan juga larutan gula tadi kita masukkan ke semuanya sekali. Kamera jelas Jelas. Okey, kita alihkan yang ni dan kita sebatikan lagi sekali dalam larutan yang ini. Sebatikan dia. Okey. Pada waktu ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau katakan nak roti kita manis, kita boleh letak dengan ataupun kita boleh tambah dengan susu pekat. Susu pekat okay, macam saya ni, saya rasa saya nak maniskan sikit roti saya tambahkan dengan susu pekat. Okey, kita tambahkan dengan susu sebanyak 1 sudu. Ataupun kalau nak 1,5 sudu pun boleh, terpulang. Nanti roti kita akan manis sikit lah. Okay, kacau dia ni bagi sebati. Okey, ini tadi saya dah kacau dia sebati yang boleh. Jadi dia dah start kobe tu, barulah kita masukkan tepung ni tadi. Tepung ni semua. Tepung ni kuantiti yang saya sarankan adalah dalam 250 gram lah. Okey, jadi tepung ni kita sekarang ni dah dalam proses untuk mixer ni. Campurkan, kita gaul dia. Okey, ini belum uli lagi belum sampai uli lagi. Ni baru kita nak mixer tepung. Sama ada korang nak masukkan tepung sedikit demi sedikit pun boleh, nak masuk selego macam saya buat tadi pun boleh, tak ada masalah. Kedua-duanya saya dah try buat kedua-dua caranya dan saya dapati tak ada efek sangatlah. Tak pastilah kalau ada efek dari segi tekstur ke apa, mungkin saya tak pernah perasan. Okey. Kalau tuan-tuan perasan, saya akan guna mentega nanti. Lupa saya tahu, saya akan gunakan mentega nanti. Pada waktu kita uli ataupun tepung dah mula sedikit menjadi dough lah. Waktu tu saya akan campurkan dengan mentega. Ni dah dia punya ni dah mula ni lah tepung ni. Tepung ni kalau tuan-tuan dan puan menggunakan kadar-kadar macam contohnya tak apa ada sukatan kan. Kalau macam katakan dia punya struktur ataupun sebatian tu macam labau cair, tambahkan tepung lah. Macam ni kita dah mixer, kita dah bagi sebati cantik dah macam ni. Jadi kita alihkan ni. Saya pakai dulang ni. Dulang ni pastikan kering. Okey. Kemudian dalam dulang juga saya letak ni. Kita akan guna sedikit tepung bukan kita campurkan tepung banyak, kita akan gunakan sedikit tepung. Okey. Saya letak tepung kat sini lah. Tepung kat sini. Okey, kita nak menghampiri kepada proses untuk menguli sebenarnya ni. Okey, kita akan letakkan semuanya tadi acuan ataupun sebatian yang kita dah ke dalam tempat kita nak uli. Tempat nak uli ni kita kena pastikan yang dianya bersih dan juga kering. Itu yang pentingnya. Okey, letak ni. Jadi kita macam saya suka tepungan sikit tangan lah. Tepungan sikit tangan inilah hasilnya tuan-tuan dan puan setelah dalam 40 minit kot, 40 minit saya menguli lah. Inilah hasil dia. Jadi sepanjang kita menguli ni kita akan dapat macam ni lebih kurang lah untuk dia akan kurang melekit berbanding mula-mula tadi masa saya letak tadi tengok kan dia melekit, betul-betul melekit kan. Jadi ini dia dah kurang melekit lah. Apa yang kita nak buat sekarang ni, semasa dalam proses kita menguli tu jangan tambahkan lagi tepung kecuali contohlah macam melekit kat tangan kan. Kita ambil sedikit tepung lah. Tepung ni sedikit kita just
dah silangkan sikit lekit tu untuk kita teruskan lagi menguli lah. Jadi proses menguli ni dia berdasarkan pada pengalaman masing-masing, kuantiti yang kita guna, kuantiti tepung, kuantiti bahan yang kita guna, dan juga teknik kita menguli. Teknik kita menguli lah. Dia tak boleh, dia kena ada orang jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Sebab tu bezanya kalau kita menguli tangan dan kita menggunakan mesin lagi jimat lah, ataupun ada bread maker, lebih jimat. Jadi untuk tahap ini kita nak tambahkan margarin ataupun mentega. Saya gunakan mentega lah, butter mentega lah kan. Okey, apa yang saya buat, saya ambil ini, selalunya orang akan cairkan dulu. Cairkan dulu dalam 30 gram lah. Lekuk pada saya punya resipi asal tu ada 30 gram. Ini tak, ni saya just letak dia kat atas ni. Dan kita akan, saya letak ni mengikut kepada saya punya amatan lah. Saya pun dah buat 2-3 kali roti sebelum ni, dan saya rasa dah boleh agak-agak lah sukatan tu kan. Okay, ni kita uli lagi sekali. Uli bersama-sama dengan mentega pula. Okey dia. Jadi ketika ini dia akan lebih berminyak, dan tak apa, just teruskan menguli. Uli dan terus menguli, jangan putus asa. Ada orang dia tengok, alamak macam tak jadi je, terus buang, rugilah kan. Sebenarnya kalau kita teruskan menguli, insya-Allah kita akan dapat satu dough yang cukup cantik berdasarkan kepada kesabaran kita. Benda ni kena sabar. Bukan kita pakai mesin. Sekarang semua dah pakai mesin kan. Jadi sesekali menguli itu kita tahulah, oh macam ni rupanya bila orang dulu buat roti, sedia makan makanan untuk family. Jadi kita tahulah, Allah terangkat pula saya punya ni. Jadi kita tahulah kesusahannya. Kita boleh amati kan, berbanding dengan kita sekarang ni dah macam-macam teknologi dah ada. Bayangkan kan korang kena pergi kat satu tempat, memulakan satu hidup yang baru, ataupun memang duduk kampung, asal kampung di pedalaman, tak ada benda tu semua sekali kan, tak ada benda tu, dan tak ada pula elektrik. Jadi kita dengan ada kemahiran ni, ni kira kemahiran hidup pula. Kita nak membina makanan sendiri untuk family kita. Okey, kita uli lagi. Pada saya mentega tadi dah okey, cuma saya nak uli lagi. Saya nak pastikan yang mentega tadi sebati dengan dough kita ni. Alright, baiklah. Setelah kita dapat pastikan yang mentega tadi telah pun kita sebatikan dengan baiknya dengan dough kita ni. Dough kita ni dah sebati, cantik, dah kurang melekit. Oh, jatuh pula. Allah Akbar. Okey, cantik macam ni. Okey, bulat macam ni kan, dah cantik sikit. Okey, kalau macam melekit-lekit sikit, ada orang tak apa suka, ataupun kita nak bentukkan dough ni, tak sikit tepung. Ingat tepung sedikit-sedikit saja. Tepuk saja. Tepuk ni, pusing sikit. Kalau kita nak buat, jadi dia bentuk dough yang betul-betul bulat dan sedap mata pandang. Gitu. Okey, contohlah macam ni kan. Sebelah-belah kan. Ni dough kita ni. Alhamdulillah. Okay, kita masukkan dalam satu bekas macam ni. Ini adalah satu proses fermentasi yang pertama, yang mana kita akan tutup bekas ni sama ada dengan kain, ataupun kita tutup sedikit asal ada udara keluar dan masuk. Contohnya saya letak pinggan. Sekejap saya tunjukkan. Okey, ni dough kita. Yang kita letak pinggan sikit lah. Tutup bagi ada ruang sikit lah. Ada ruang untuk masuk. Ataupun kalau nak letak kain pun boleh letak kain, tutup macam tu. Kita biarkan dalam masa 30 minit insya-Allah. Kemudian kita tengok balik, kita buka balik penutup ni, dan kita just uli manja-manja gitu je. Yang ni kita biarkan untuk yeast tadi berkembang balik lah. Dan kita, ni fermentasi yang pertama, dan kita selepas fermentasi yang kedua barulah kita bakar, ataupun kita siapkan untuk penyediaan ketuhar pula. Alright, kita biarkan 30 minit.
Okey, sekarang ni dah 30 minit berlalu. Jadi apa yang kita nampak ni nampak. Okey, ini fermentasi yang pertama telah pun kita nampak perbezaan dia. Tadi kecil je kan, ni dah cukup besar dah. Alhamdulillah. Dia dah mula membesar, dan bila kita untuk fermentasi yang kali kedua ni, dia akan besar dia 3 kali ganda daripada besar ini. Dia akan gebu lagi. Okey. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, sebelum kita tumbuk-tumbuk manja benda ni ataupun dough ni, kita loyang roti saya. Ini yang ni. Jadi saya akan sapukan dengan sedikit butter. Okey. Terus ni, nekap pula. Tekan dulu butter, bagi nanti kalau dia masa proses pembakaran nanti tak adalah roti tu melekat dekat dasar dasar loyang ni lah. Kau panggil apa loyang. Ada panggil loyang kan. Okay. Tu ni bentuk dia. Letak mentega bawah ni sikit ni kan, dan kita nak juga dia punya dasar tu sedikit garing lah, sedikit garing. Tapi ni pun kita letak juga. Ya. Okey, keliling kita letak. Diorang je ada berusaha kan. Saya pakai tangan je lah. Nak makan pun nak makan sendiri. Kalau korang ada je punya medium ataupun berus hasil, gunalah berus hasil seronok pun nak tunjuk orang macam ni. Jangan ikuti contoh saya ni. Okey, jadi ini dah bentuk dia. Kita dah sapu keliling loyang ni, dan jadi untuk fermentasi yang kedua ni kita perlu usik sikit dough ni. Wah, lembutnya dough ni. Alhamdulillah. Okey, apa kita nak buat ni, kita lenyek-lenyekkan lagi. Nanti bagi dia macam nak membesar lagi, kita akan penyek-penyek lagi sikit. Tumbuk manja macam tu. Tak ada pergi sangat, dia tunjuk macam ni. Tekan-tekan dia macam ni. Nanti dia akan besar dengan, macam saya kata tadi, 3 kali ganda daripada saiz yang kita nampak ni sekarang ni lah. Okay. Selalunya kalau macam saya nak buat ini adalah roti tak berinti lah, kosong, roti putih. Apa yang saya nak buat ni ada roti putih yang kita nak bakar ni. Tapi kalau katakan ada nak isi inti kelapa ke, nak isi inti kacang ke, waktu ni lah sesuai kita masukkan inti tu. Okay, jadi kita ambil balik loyang tadi. Rasa cukup kot, kita tak payah bagi sangat kot. Tekan sikit. Okey, dari sini saya nak pecah-pecahkan. Saya tak nak nanti kalau dia masak, kalau dia masa proses pembakaran tu, saya tak naklah nanti dia luar kelihatan macam masak, tapi dekat dalam tu rupanya tak masak. Tak syok macam tu kan. Jadi saya perlu bulatkan dia macam ni. Cun-cun sikit, letak satu. Okey, saya akan penuhkan loyang ni. Nanti dah siap, nanti kita akan biarkan dia untuk fermentasi yang kali kedua. Lepas saya siapkan dulu loyang ni. Okey, yang ini adalah yang terakhir punya dough yang saya dapat pecahkan ni. Dapat 6 dough. 6 dough kecil Saya besarkan dalam, kalau katakan saya kecilkan dough yang besar tadi, macam lebih kurang besar pau kata yang sedang jual kan. Okey. Bagi dia bulat-bulat dulu. Tak sini. Alright, keadaan dalam loyang ni macam ni lah. Nampak ke? Okey. Tak balik cantik. Jagakan dia. Nanti dia akan naik lah. Okey, fermentasi yang kali kedua ni kita biarkan sehingga dia naik 3 kali ganda.
Jangka masa tu tak pasti. Ada pernah saya buat sebelum ni pun setengah jam sama macam fermentasi yang pertama. Ada tu saya buat kali kedua 1 jam. Memang jenik betul-betul padat lah, rapat-rapat jenik. Memang kita tengok pun seronok kan nak masak kan. Nak masuk dalam ketuhar pun bersemangat. Jadi kita biarkan untuk fermentasi yang kali kedua. Kita tunggu sampai dia naik 3 kali ganda daripada saiz yang tuan-tuan dan puan-puan tengok sekarang ni. Okay, tuan-tuan dan puan, saya punya ni tuan-tuan nampak set-set ni kan. Okay, jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak bakar atas dan bawah. Saya set api atas dan api bawah. Kemudian saya set kepada 20 minit. Suhu dia dalam 180. Jadi loyang yang ni dah naik dah, rotinya pun dah menurun sikit sebab saya buka awal tadi. Kita masukkan dalam ni. Bila dah naik sikit nanti, rotinya baru saya letakkan bahagian atas ni dengan butter bagi dia nampak cantik sikit lah. Okay, kita set 10 minit api atas dan bawah. Sebaiknya oven masa kita masuk tu dah panas lah. Okey. Alright, kita biarkan dalam 20 minit biar dia bakar. Nanti dalam 10 minit macam tu saya tunjukkan macam apa dia punya tekstur yang kita boleh nampak. Right? Dah 10 minit berlalu. Jadi kita nak tengok apa rupa bentuk yang terhasil pada roti ni setelah 10 minit dibakar. Cuma yang kali ni saya buat dia tak apa nak naik sebab saya biarkan semalaman. Semalam saya uli roti ni malam-malam dan pagi ni baru saya bakar. Jadi dia punya yeast yang naik tu dah cantik dah semalam. Cuma tak dan nak bakar semalam, tapi tak apa, kita biarkan proses untuk pembakaran roti ni selesai, baru kita tengok lagi. Baru kita tengok nantilah dia punya hasil dia macam mana. Saya perasan kali ni saya ada buat sedikit kesilapan saya rasa, ataupun step yang saya tertinggal. Tu adalah setelah saya dapati roti ni ataupun duh tadi tu dah kembang, saya tinggalkan dia semalaman. Jadi apa yang jadi inilah, dia tak naik lah seperti mana yang kita nak. Tapi tak apa, saya akan keluarkan semua roti yang dah siap bakar ni dan kita tengok macam mana. Saya akan potong slice by slice untuk tuan-tuan dan puan lihat macam mana tekstur dalaman dia pula ya.